Kita sambung pengajian kita, masih lagi dalam bab siwak. Jadi kalau siapa yang ada kitab Matla'al Badrin, sebenarnya ada kitab Matla'al Badrin, kita buka muka surat 27. Kita buka muka surat 15. Dekat bawah tu sambung, maka fadilat bersugi amat banyak. Fadilat bersugi ni amat banyak. Setengah daripadanya, bersugi itu meredakan bagi Tuhan. Jadinya Allah Subhanahu Wa Taala reda dengan kita. Bersugi itu meredakan Tuhan. Dan menyucikan mulut dan membaikkan baunya mulut. Jadi kalau kita gosok gigi, dia akan menyucikan mulut lah. Kalau mulut contoh kan, orang bangun tidur kan, orang kalau bangun tidur jadinya dia ada aliubasi tu, dia najis. Jadi kalau kita gosok gigi, dia akan menyucikan mulut kita dan membaikkan baunya. Jadi kadang-kadang kita diam yang lama pun menyebabkan bau berubah. Jadi apabila kita gosok gigi, maka dia akan menghilangkan bau mulut dan menambahkan akal. Dan menambahkan akal. Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama dahulu, mereka sangat menjaga siwak. Kalau kita tengok dekat kocik mereka ni, jubah mereka sentiasa ada siwak. Setiap masa mereka akan bersiwak, sebab dia akan menambahkan akal dan mencerahkan mata. Jadinya kalau misalnya kita ngantuk kan, bawa kita ngantuk, kita boleh bersugi, gosok gigi. Satu kisah masa saya berada di Yaman dulu. Jadinya satu ketika dalam satu safar, dalam satu perjalanan, driver bas ni kan, dia boleh bertahan bawa bas tu dalam 10 jam, 13 jam. Berhenti sekejap-sekejap je, tak ngantuk kan. Dia tak isap rokok, dia tak minum kopi kan. Dia boleh berjalan. Jadinya kita tengok, tapi dia sentiasa, dia ada kayu sugi tu, dia sentiasa main. Dia main, dia sentiasa gosok gigi kan. Dia boleh bertahan kan, mata tak ngantuk. Sebab tu kalau kita bersiwak ni, dia akan mencerahkan mata. Kalau orang baru bangun tidur pun kan, kalau kita baru bangun tidur pun, kita gosok gigi, dia akan cergaskan kita punya badan, dia akan cerahkan mata kita kan, dan melambatkan tumbuh uban. Dia akan melambatkan tumbuh uban dan membetulkan tulang belakang. Boleh membetulkan tulang belakang dan menggandakan pahala. Dia boleh menggandakan pahala. Sebab tu ada satu hadis yang mana kelebihan sembahyang dengan siwak ke atas sembahyang yang tidak ada siwak tu, dia gandakan 70 kali ganda. Dia ganda 70 kali ganda. Jadinya apabila kita, sebelum kita solat, kita gosok gigi, dia akan menggandakan pahala. Pahala solat kita, tak kiralah apa amal pun. Dan mengingatkan kalimah syahadat tatkala hendak mati. Dia akan memudahkan orang untuk mengingatkan kalimah syahadah ketika hendak meninggal dunia. Itu sebahagian
Sebab tu dalam kitab ni, kitab Matlaul Batin ni, dia tulis sebahagian kelebihan gosok gigi ataupun siwak. Tapi sebenarnya kalau kita buka kitab lain ataupun kitab yang lebih besar, dia banyak lagi kelebihan gosok gigi ataupun bersiwak. Maka barang siapa tiada kuasa bersugi pada segala waktu yang tersebut, dahulu itu, maknanya apa? Maknanya kalau orang itu tidak mampu, tidak kuasa, tidak mampu bersugi pada segala tempat ataupun segala keadaan yang telah dituliskan sebelum ini. Kan dia dah tulis sebelum ini, kan? Waktu-waktu, kan, sebelum sembahyang, sebelum berwuduk, nak baca Quran, kan, bangun tidur, kan, hatta hendak musafir keluar rumah, masuk rumah, kan, banyak keadaan disunatkan untuk seseorang itu gosok gigi, kan. Tapi kalau satu orang tu tak mampu ni maksudnya tak kira lah sama ada dia jenis pelupa pun ataupun dia malah ke macam mana, kan. Kalau tak mampu dia nak buat semua keadaan tu, kan, paling tidak dia cakap, maka hendaklah ia bersugi ataupun gosok gigi pada sehari semalam sekali sahaja. Paling tidak pun, ya, sehari semalam sekali gosok gigi lah. Jangan tak gosok langsung. Jangan tak gosok langsung, gosok gigi, kan. Paling baik kita gunakan kayu siwak, kayu arak tu. Itu paling baik. Tapi kalau tak ada, dia ada darjat-darjat dia yang saya telah sebutkan semalam, kan. Lepas kayu, lepas tu ataupun kalau tak ada kayu siwak, dia pelepah tamar. Pelepah tamar mana nak cari, kan, kat Malaysia ni ada tapi tak banyak, kan. Jadinya ataupun kayu zaitun. Kalau tak ada kayu yang ada bau yang sedap, kalau tak ada ikutlah kayu apa pun. Paling tidak setiap benda yang kesat kita gosok gigi. Kita boleh gunakan untuk gosok gigi. Tapi kalau gunakan jari sendiri, adakah iktibar gosok gigi? Tak iktibar. Dia ada masalah perbahasan. Kalau jari sendiri, kita ambil jari, kita gosok gunakan jari sendiri, tak iktibar sebagai gosok gigi. Tu. Jadinya ada sebahagian orang kadang-kadang kalau nak sembahyang, dia tak gosok beruh gigi, tak ada, siwak pun tak ada, dia ambil hujung baju ni, kan, dia buat macam ni. Tapi sekadar yang dinamakan gosok je lah. Maka berhasillah pahala. Walaupun dia buat sikit saja, kan, maka berhasillah pahala gosok gigi sebelum solat. Tu. Paling baik kita ada kayu siwak tu, kan. Tapi kalau tidak, dia buat syarat je, kan. Buat syarat. Bukan makna kita ambil ni kita tonyo betul, tak lah, kan. Buat syarat sekadar dikatakan gosok, memadai dah. Jadinya dapatlah pahala solat dalam keadaan gosok gigi ataupun bersiwak. Sebab kadang-kadang kalau kita cakap bersiwak ni, orang faham siwak ni mesti nak kena gunakan kayu siwak. Itu yang paling afdal, martabat alat yang kita gunakan itu yang paling afdal. Sebab kalau kita tengok pun, kayu arak ni dia mempunyai rahsia. Kalau kita selalu gunakan kayu siwak ni, dia lebih, sebab dia ada, seolah-olah dia ada ubat tersendiri dah. Memang khusus untuk gigi, kan. Tapi paling tidak, kan, kita gosok, gunalah beruh gigi ke apa, ataupun benda yang kesat. Tu. Dan kalau malam-malam kita pun last sekali kita gosok lah, paling tidak satu hari sekali. Satu hari sekali gosok gigi, kan. Terutamanya bangun tidur lah, kan. Bangun tidur ni, kan, kita gosok lah gigi. Sebab apa? Kadang-kadang dia mengganggu orang di sekeliling kita. Tu. Okey, habis. Dalam masalah bersugi ataupun gosok gigi, habis. Sebab apa dia nak cerita pasal gosok gigi ni? Kita sebenarnya nak solat. Apa ke nak cerita pasal gosok gigi? Sebab apa? Gosok gigi ni satu benda yang sunat.
Sebelum wuduk pun sunat untuk kita gosok gigi. Sebelum solat pun sunat untuk kita gosok gigi. Kecuali dalam mazhab Hanafi lah. Mazhab Hanafi dia sunat untuk berwuduk saja. Solat tak sunat. Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama Syafi'i, kebanyakan sebelum solat, sebelum angkat takbir, dia akan gosok gigi, dia akan siwak dulu. Berbeza dengan kita tengok ulama Hanafi. Sebab mereka jaga waktu nak berwuduk. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, ketika nak wuduk pun sunat, ketika nak solat pun sunat juga. Tu.